Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratu Aina binti Ma'ali dari kelas DPSU 5B. Saya merupakan pembentang yang pertama. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami adalah Langkawi Permata Kedah. Langkawi ini merupakan tempat utama yang akan dikunjungi oleh orang ramai kerana dia merupakan tempat pertama yang menarik di negeri Kedah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang. Yang pertama, Seri Nur Atikah daripada DPSU 5C dan saya sendiri Qurratu Aina daripada DPSU 5B, Nurul Harisha daripada DPSU 5A, Aina Nabihah daripada kelas DPSU 5A, Siti Nur Fatihah daripada kelas DPSU 5C dan akhir sekali Muhammad Faiz daripada kelas DPSU 5C. Seterusnya saya akan menerangkan bidang tugas setiap ahli kumpulan saya. Yang pertama, Seri Nur Atikah, bidang tugasnya ialah mencari maklumat tentang makanan menarik di Langkawi, menggabungkan majalah serta mengeluarkan idea yang bernas. Bidang tugas saya pula adalah menyediakan slide pembentangan, mencari maklumat tentang aktiviti yang popular di Langkawi dan menyumbangkan idea. Seterusnya, Nurul Harisha, bidang tugasnya adalah mencari maklumat tentang seni bina di Langkawi, meletakkan suara pada slide dan membuat muka hadapan dan belakang majalah. Selain itu, Aina Nabihah, bidang tugasnya adalah mencari maklumat tentang tempat menarik di Langkawi dan menyumbangkan idea muka hadapan majalah. Siti Nur Fatihah, bidang tugasnya adalah mencari maklumat tentang pulau di Langkawi dan memberi idea untuk muka hadapan majalah. Akhir sekali, Muhammad Faiz, bidang tugasnya adalah mencari maklumat tentang flora dan fauna di Langkawi serta menyumbangkan idea bahagian belakang majalah. Di halaman ini juga saya akan menceritakan tentang proses penyediaan majalah kumpulan kami. Pada 2 Oktober, kami membuat proses pemilihan tajuk bersama ahli kumpulan serta menghantar proposal majalah kepada pensyarah. Pada 22 hingga 23 Oktober, kumpulan kami start mencari dan mengumpulkan bahan majalah dan seterusnya memilih tema dan mula mereka bahagian muka depan dan belakang majalah. Pada 25 hingga 29 Oktober, kumpulan kami mula memasukkan bahan ke dalam majalah serta mengeditkan dan memperbetulkan kesalahan pada majalah. Pada 2 November, kumpulan kami telah menyusun dan menggabungkan majalah setiap ahli kumpulan dan pada 3 November, kami start menyediakan slide untuk pembentangan dan akhir sekali 3 Disember, kami bersedia untuk membentangkan majalah yang telah disiapkan. Baiklah, bagi muka hadapan majalah kami, sumber rujukan gambar adalah daripada Google. Tajuk majalah iaitu Langkawi Permata Kedah, dibuat daripada jenis tulisan Nixie 1 dengan saiz 60. Warna adalah light red dengan kod hashtag E48F83, efek lift. Seterusnya, bagi perkataan pengurusan agensi pelancongan, saya menggunakan jenis tulisan Copper Hewitt dengan warna pastel light pink, iaitu kod hashtag E5CCC6, saiz 12 dan tiada efek. Seterusnya, bagi perkataan aktiviti menarik untuk dijalankan, saya menggunakan jenis tulisan Norwester dengan warna dark grey, iaitu kod 525252. Saiz adalah 23.2 dan tiada efek. Bagi perkataan keunikan flora dan fauna pula, saya menggunakan jenis tulisan Copper Hewitt, warna light red dengan kod hashtag E48F83, saiz 21 dan efek echo. Seterusnya, bagi makanan popular, saya menggunakan jenis tulisan Norwester, warna light brown dengan kod hashtag E4AD74, saiz 56.5 dengan efek splice. Seterusnya, bagi tempat tarikan pelancong, saya menggunakan jenis tulisan Norwester dengan warna medium light red, iaitu kod hashtag EF5B46 dengan saiz 23.2 dan efek shadow. Akhir sekali, bagi perkataan keunikan struktur seni bina, saya menggunakan jenis tulisan Norwester dengan warna dark grey, iaitu kod 525252 dengan saiz 23.2 dan efek neon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seri Nur Atikah binti Rosnan. Saya akan menerangkan bahagian perhargaan. Bagi halaman perhargaan, kami menggunakan jenis tulisan Montserrat Light
Saiz tulisan adalah 42. Warna tulisan adalah hitam. Latar belakang sepenuhnya warna noise dan tekstur. Bagi isi yang terkandung dalam kata-kata perhargaan tersebut adalah jenis tulisan open sans. Saiz tulisan adalah 18. Warna tulisan yang digunakan adalah berwarna hitam. Pada halaman isi kandungan, kami menggunakan jenis tulisan pada perkataan isi kandungan adalah Barlow Condensed Bold. Saiz tulisan adalah 48. Warna tulisan yang digunakan adalah berwarna hitam. Pada jenis tulisan di perkataan muka surat, nama dan tajuk tersebut adalah open sans. Saiz tulisan adalah 16. Efek bagi muka surat adalah bold. Efek bagi nama pula adalah bold dan italic. Dan efek pada perkataan di setiap tajuk adalah biasa sahaja. Gambar yang diambil adalah sumber daripada Google. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Harisha Chaniaga binti Jurisman daripada kelas D PHU 5A. Nombor metrik DHU 2019-23469. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang keunikan struktur seni bina Langkawi. Pertama sekali, sumber rujukan gambar yang saya ambil untuk slide saya ini daripada Google. Kod dan warna latar belakang pula adalah mid green iaitu #9cc69b. Jenis tulisan yang saya gunakan untuk tajuk keunikan struktur seni bina Langkawi adalah brusher, warna hitam, saiz 39.2. Seterusnya, bagi perkataan Tugulang, Galleria Perdana dan Langkawi Skybridge, saya menggunakan jenis tulisan Glacial Indifference dengan warna hitam, saiz 14.2 dan efek bold. Akhir sekali, bagi huraian tajuk kecil saya menggunakan jenis tulisan Allegria dengan warna hitam, saiz 13 dengan efek bold dan glitch. Bagi keunikan struktur seni bina di Langkawi, saya telah memilih 5 tempat iaitu Tugulang, Galleria Perdana, Langkawi Skybridge, Masjid Al-Hana dan Wat Koh Wanan Arm. Bagi muka surat yang pertama, saya meletakkan 3 tempat iaitu Tugulang, Galleria Perdana dan Langkawi Skybridge. Bagi Tugulang, keunikan struktur seni binanya adalah ia merupakan replika burung helang yang berukuran 12.6 kali 21.6 meter dan merupakan sebuah mercu tanda di Langkawi. Keunikan struktur seni Tugulang menjadi perhatian ramai kerana kedudukannya yang strategik dan menarik perhatian dengan bentuk binaannya serta berdekatan dengan pantai yang cantik. Seterusnya bagi Galleria Perdana. Galleria Perdana merupakan salah satu daripada struktur seni bina yang unik di Langkawi kerana ia mempunyai lebih daripada 2,500 pameran dan siling yang dilukis dengan tangan. Muzium ini bersaiz 5,333 persegi dengan taman yang indah dan bertempat di 3 bangunan bergaya oriental 2 tingkat yang saling berkaitan. Bukan itu sahaja, Langkawi Skybridge juga merupakan salah satu daripada keunikan struktur seni bina di Langkawi. Ini kerana Langkawi Skybridge merupakan salah satu jambatan yang menakutkan bukan sahaja di Malaysia, malah turut tersenarai dalam jambatan yang paling ekstrim di dunia. Jambatan ini terdiri daripada 8 kabel dan semuanya tergantung dari python tunggal yang merupakan menara di atas jambatan. Ia mempunyai 3 lengkung yang membentangkan 25 meter masing-masing dan pada setiap akhir lengkung tersebut adalah kawasan tontonan berbentuk segitiga untuk pelancong mengambil pemandangan indah. Bagi muka surat seterusnya, saya menggunakan kod dan warna latar belakang yang sama iaitu mint green dengan kod #9cc69b. Sumber rujukan juga adalah daripada Google. Bagi perkataan Masjid Al-Hana dan Wat Koh Wanan Arm, saya menggunakan jenis tulisan Glacial Indifference dengan warna hitam, saiz 14.2 dan efek bold. Jenis tulisan pula yang saya gunakan bagi isi kepada tajuk kecil saya adalah jenis tulisan Allegria, warna hitam, saiz 13 dan efek adalah bold dan glitch.
Seni bina yang saya petik adalah daripada sebuah binaan masjid, iaitu Masjid Al-Hana. Masjid ini adalah sebuah masjid yang terkenal di Langkawi. Pembukaannya dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Keunikan struktur seni bina ini adalah ianya berkonsepkan seni bina Timur Tengah, iaitu mempunyai menara-menara bersaiz besar dan kecil. Setiap satu menara ini dilengkapi dengan kubah mengikut kesesuaian. Kubahnya berbentuk bawang dan terdapat dua warna yang membezakan antara kubah yang dibina di bahagian bumbung dengan kubah yang dipasang pada menara, iaitu warna kuning, hitam dan warna biru. Ukiran-ukiran pada masjid ini dikatakan juga mengikut hiasan kehebatan seni Islam dari Uzbekistan. Akhir sekali, bagi seni bina terakhir yang telah saya ambil adalah daripada Watco One Unarmed, iaitu sebuah kuil yang mendapat pengaruh dan ajaran dari 3 mazhab Buddha. Terdapat sebuah patung emas Buddha duduk di dalam kuil di bawah lukisan pohon ara yang suci, dan dindingnya menampilkan karya seni yang menggambarkan kehidupan dan ajaran Buddha. Di kuil tersebut juga terdapat 8 buah stupa seperti stupa pencerahan, stupa banyak pintu, stupa rekonsiliasi dan sebagainya. Terdapat juga patung Guan Yin yang bermaksud Dewi Rahmat, iaitu marmer putih besar yang kelihatan seolah-olah telah diukir dari sisi bukit. Keunikan struktur binaan semula jadi inilah yang telah menjadikan pelancong tertarik untuk melawat Wat Kewangan Am. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, giliran saya untuk menerangkan detail-detail dalam page majalah berikut. Seperti apa yang kita lihat, iaitu latar belakang pada majalah ini berwarna putih dan kod warna tersebut adalah #FFFFFF 6 kali F pada latar belakang majalah ini. Seterusnya, yang kedua, tulisan 3D Arts Langkawi itu, jenis tulisan yang saya pilih adalah Aileron Heavy yang berwarna turquoise, iaitu kod warna #517882 dan saiz tulisan tersebut adalah 12.5. Baiklah, yang ketiga, iaitu tajuk besar pada page ini, Museum 3D terbesar di Malaysia. Jenis tulisan yang saya pilih iaitu Jofesin Sans yang berwarna turquoise. Saiz yang paling sesuai iaitu saiz 48. Baiklah, seterusnya yang keempat, yang berada di bawah tajuk besar, jenis tulisan yang saya pilih adalah Aileron Regular berwarna turquoise, saiz 12.5. Seterusnya, yang kelima, iaitu tulisan huraian yang panjang-panjang itu. Jenis tulisan yang saya pilih adalah Arimo berwarna turquoise. Saiz tulisan yang saya pilih adalah 9.8. Dan yang terakhir, iaitu sumber rujukan gambar yang saya pilih daripada Instagram dan juga Facebook. 3D Art Langkawi, museum 3D terbesar di Malaysia yang terletak di Orangeville Village. Bangunan ini ada 3 tingkat dan terbahagi kepada 9 zon yang meliputi ilusi optik, akuarium, safari, interaktif 1 dan 2, fantasi klasik, zon tema Mesir, istana lama dan pemandangan serta zon Malaysia. Seni Langkawi di Museum Paradise 3D ini dinobatkan sebagai museum seni 3D yang terbesar di Malaysia dan kedua terbesar di dunia. Mempunyai lebih daripada 200 karya seni yang mengagumkan yang kelihatan seperti hidup apabila bergambar. Lukisan ini dihasilkan oleh pakar dari Korea dengan kerjasama pelukis tempatan. Sudut yang seterusnya, warna latar belakang adalah warna putih dan kod warna adalah #F6 kali. Yang kedua, jenis tulisan untuk Langkawi yang terbaik iaitu Aileron Heavy, warna turquoise iaitu #517882, saiz 12.5. Untuk tajuk besar pula iaitu Museum Rumah Terbalik, jenis tulisan adalah Jofesin Sans, warna turquoise, saiz 48.
Untuk huraian yang di bawah tajuk besar iaitu jenis tulisan ialah Arimo, warna turquoise 517882 dan saiz adalah 98. Dan yang terakhir adalah sumber rujukan gambar ini yang saya dapati daripada Google. Alat Langkawi yang terbaik iaitu Museum Rumah Terbalik yang dikenali sebagai Apsido Langkawi Upside Down House yang terletak di Padang Mat Sirat. Tarikan pelancong yang dibina hanya menggunakan bahan kitar semula seperti tong minyak, roda basikal dan perabot yang dibuang. Dibuka setiap hari, rumah 2 tingkat ini merangkumi hampir 300 meter persegi, menampilkan beberapa ruang yang dapat dihuni seperti ruang muzik, ruang tamu, bilik tidur, bilik mandi, ruang belajar dan garaj yang menempatkan sebuah kereta vintage. Anda menuju ke kawasan bumbung rumah yang dilengkapi dengan geladak pemandangan yang menghadap ke sawah, hutan hujan dan pegunungan Langkawi. Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, baik. Ini adalah page pertama saya. Okey, dalam slide saya ni kita boleh nampak yang mana saya menggunakan kaedah warna dan juga bentuk yang nampak agak ceria sedikit. Okey, kalau kita tengok yang gambar kanta-kanta dekat atas saya punya majalah ini nak menunjukkan apa yang saya nak huraikan berdasarkan warna kanta tu. Okey, baik. Kanta pertama kita boleh tengok warna biru. Warna biru ni saya nak menunjukkan pada tajuk, bahagian tajuk. Okey, bahagian tajuk ini saya menggunakan jenis tulisan Allegoria, saiz font 21. Okey, kita tengok kanta yang bawah sikit yang berwarna kuning. Okey, ia nak menunjukkan pada huraian. Saya menggunakan jenis tulisan Arimo, saiz 14. Okey, yang paling bawah sekali warna merah. Saya menunjukkan pada latar belakang. Okey, saya menggunakan warna material dan beige. Alright. Pada slide seterusnya pun sama juga, saya menggunakan gambar kanta dan warna supaya senang untuk dilihat ya. Okey, baik. Kanta yang pertama warna biru. Okey, baik. Saya nak menunjukkan pada tajuk dan saya menggunakan jenis tulisan Allegoria, saiz tulisan 21. Okey, kita tengok kanta bawah sedikit. Dia menunjukkan pada background, latar belakang. Okey, baik. Latar belakang ini saya menggunakan 4 warna iaitu biji, gradient, mentega dan pink. Okey, baik. Kita turun lagi. Okey, kanta yang berwarna kuning, kanta yang terakhir. Saya nak menunjukkan kepada huraian. Okey, huraian ni saya menggunakan jenis tulisan Arimo dan saiz 14. Okey, baik. Saya menggunakan kaedah kanta ini supaya tidak nampak serabut sikit. Kalau kita pakai anak panah, mungkin akan nampak serabut. Dia punya ni kita nak cari yang mana satu ni bahagian mana. Okey, jadi saya menggunakan kaedah kanta dan warna. Automatik kita boleh nampak dengan jelas dan cepat. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fatihah binti Rozi. Saya daripada kelas DPHU 5C. Okey, di sini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pulau-pulau yang terdapat di Langkawi. Okey, pulau yang pertama adalah Pulau Dayang Bunting. Pulau Dayang Bunting yang mana di sinilah menjadi tempat kegemaran Puteri Kayangan yang bernama Mayang Sari. Okey, kenapa dia dinamakan Pulau Dayang Bunting? Okey, sebab kalau kita tengok daripada jauh, pulau ni dia seolah-olah seorang perempuan mengandung yang sedang baring. Dan kalau perasan, dekat tengah-tengah Pulau Dayang Bunting ni juga dia terdapat tasik air tawar yang berkeluasan seperti padang bola sepak. Okey, air tasik
di tengah-tengah Pulau Dayang Bunting ni juga dia berwarna hijau jernih dan menimbulkan panorama yang sangat menarik. Okey, yang seterusnya adalah Pulau Kentut Besar. Pelik kan nama dia? Okey, saya pun tak tahu macam mana boleh jadi nama sepelik tu. Okey, tak apa, jom saya terangkan. Okey, pulau ini mendapat nama dari insiden yang berlaku yang mana keluarga pengantin perempuan, iaitu anak perempuan kepada Gunung Mat Cincang, yang menghidangkan makanan yang terlalu banyak kepada pengantin lelaki, iaitu anak lelaki kepada Gunung Raya ketika majlis perkahwinan mereka. Dan lepas sahaja pengantin lelaki makan, dan dia makan terlalu banyak dan menyebabkan pengantin lelaki itu terkentut sebanyak 2 kali. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang tema, jenis tulisan, saiz tulisan, warna tulisan dan warna latar. Okey. Untuk tajuk besar Pulau Langkawi ini saya menggunakan Styrofoam Lovelo yang bersaiz 39 pp yang berwarna putih. Dan untuk latar belakang tajuk tu saya menggunakan warna hijau. Kod warna dia adalah #5D925F. Okey, dan warna yang belakang sekali tu, yang warna hijau tua tu, saya menggunakan warna hijau. Warna kod dia adalah #244F32. Okey, untuk subtopik Pulau Dayang Bunting ni pula saya menggunakan Styrofoam Gaggling saiz 19.2 pt warna putih, dan warna latar subtopik pula adalah warna hijau. Kod warna adalah #5D925F. Okey, sebelum tu saya lupa nak beritahu, untuk warna latar belakang, warna page ni saya menggunakan warna soft green. Kod warna dia adalah #F7FF4. Okey, untuk keterangan Pulau Dayang Bunting ni pula saya menggunakan Styrofoam Norwester saiz 13.1 pt warna hitam. Okey, untuk subtopik Pulau Kentut Besar ni pula saya menggunakan Styrofoam Gaggling saiz 20.8 pt warna putih. Okey, untuk warna latar subtopik ni pula saya menggunakan warna hijau. Kod warna adalah #5D925F. Untuk keterangan Pulau Kentut Besar ni pula saya menggunakan Styrofoam Norwester juga saiz 11.7 pt warna hitam. Okey, dan sumber gambar Pulau Kentut Besar ni saya sumber daripada Google. Okey, untuk slide yang seterusnya saya akan menerangkan Pulau Tepur Langkawi. Pulau Tepur Langkawi adalah sebuah pulau berbentuk U yang tidak melalui sebarang pelabuhan maupun dihuni oleh sesiapa. Okey, lokasi Pulau Tepur Langkawi ini adalah di antara Pulau Rebak Besar dan Pulau Beras Basah. Okey, yang seterusnya Pulau Payar Marimpak. Pulau Payar Marimpak adalah sebuah pulau yang tidak dihuni oleh sesiapa, namun ia menjadikan tarikan pelancong di serata dunia. Okey, Pulau Payar Marimpak ni juga merupakan salah satu pulau yang termasuk di dalam Taman Mari yang mana aktiviti perikanan adalah dilarang sama sekali. Okey, yang uniknya lagi, Pulau Payar Marimpak ni dia terdapat batu karang yang berwarna-warni. Dan Pulau Payar Marimpak ni juga ia memiliki 4 buah kawasan pantai yang berbeza yang boleh kita pilih sebagai lokasi penerkaan dunia bawah air. Okey, seterusnya untuk pulau yang kelima adalah Pulau Danggali. Okey, Pulau Danggali ni adalah pulau yang agak jarang didengar, tetapi ianya menjadi salah satu khazanah tersembunyi di Langkawi. Okey, untuk sampai ke Danggali ni ia mengambil masa dalam sekitar 2 jam. Okey, setibanya dekat Pulau Langkawi ni, Pulau Danggali ni, pelancong dapat melihat kawasan pantai berpasir dengan air yang sangat jernih bak kristal sehingga menampakkan hidupan mari yang berenang bebas di dalam air itulah dekat Pulau Danggali tu. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang tema, jenis tulisan, saiz dan warna tulisan. Okey, untuk subtopik Pulau Tepur Langkawi ni saya menggunakan Styrofoam Gaggling saiz 20.2 pt warna putih. Okey, untuk keterangan Pulau Tepur Langkawi ni pula saya menggunakan jenis tulisan
Norwester saiz 11.2 pt warna hitam. Okey. Yang seterusnya Pulau Paya Marine Park. Okey, untuk subtopik ini pula sama juga saya menggunakan styrofoam gargling saiz 20.2 pt warna putih. Okey, untuk keterangan Pulau Paya Marine Park ni saya menggunakan styrofoam Norwester saiz 13 pt warna hitam. Okey, seterusnya untuk Pulau Danggali pula. Okey, subtopik Pulau Danggali ni saya menggunakan styrofoam gargling juga saiz 22 pt warna putih. Untuk keterangan Pulau Danggali ni juga saya menggunakan jenis tulisan Norwester saiz 14 pt warna hitam. Okey, sebelum tu saya lupa nak beritahu warna latar belakang page ni saya menggunakan soft green. Kod warna dia menggunakan warna hashtag F7FF4 dan gambar-gambar Pulau Tepor, Pulau Paya Marine Park dan Pulau Danggali ini adalah sumber gambar daripada Google. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, saya akan menerangkan format saya dalam mengedit majalah. Saya mengedit majalah dengan menggunakan apps Canva. Untuk muka surat pertama, perkataan makanan menarik dilangkaui, saya menggunakan jenis tulisan Barlow Condensed Bold. Saiz tulisan adalah 48, warna tulisan pula adalah berwarna putih. Untuk isi dalam majalah saya menggunakan jenis tulisan Gagarin. Saiz tulisan adalah 18.5, warna tulisan adalah berwarna hitam. Dan efeknya adalah efek ball. Untuk pengetahuan anda, laksa ikan sekok merupakan menu yang paling popular di Langkawi berbanding daripada di negeri lain. Dan laksa ikan sekok ini juga dinamakan kerana pemilik gerai tersebut telah meletakkan ikan kembung ke dalam laksa tersebut. Di tempat lain seperti di ikan bakar tom yum, di kedai tersebut sangat popular kerana restoran tersebut mempunyai berbagai jenis ikan yang boleh dijadikan pilihan oleh pelanggan. Di nasi dagang Pak Malau pula bukan sahaja di negeri Terengganu, malah di Langkawi juga turut terkenal dan sesuai untuk dimakan pada bila-bila masa kerana hidangan beliau adalah hidangan yang mengalahkan kampungan. Tidak terlupa juga untuk warna latar belakang majalah pula saya menggunakan warna texture, old dan grunge. Sumber gambar diambil adalah dari Google. Di Langkawi terdapat gerai Hafiz Rojak yang menjual rojak buah. Selain daripada itu juga, Hafiz Rojak turut menyediakan makanan santai seperti laksa, kasembo, nasi lemak bungkus, cendol dan mi rebus. Seterusnya, sekiranya anda seorang penggemar pizza, anda juga boleh makan di sebuah kedai yang bernama Artisan Pizza di Pantai Cenang. Mereka amat terkenal dengan perbuatan pizza sendiri dan harga yang dikenakan adalah sangat berpatutan mengikut pizza yang mereka buat. Bagi penduduk Langkawi juga turut mencadangkan kepada pengunjung untuk mengenakan nasi campur Kak Yan di Kampung Padang Gaung, Langkawi kerana makanan yang disediakan sememangnya ala-ala kampungan yang sangat menepati selera. Dan harga juga yang dikenakan adalah sangat berbaloi bagi setiap lauk yang kita ambil. Pemilik kedai juga tidak mahu rasa kehilangan hidangan Melayu di negara ini hilang begitu saja. Ia juga ingin menarik pelancong dari luar negara dengan membuat masakan makanan Melayu. Untuk isi kandungan dalam muka surat seterusnya, dalam majalah saya menggunakan jenis tulisan Arimo. Saiz tulisan adalah 18, warna tulisan adalah berwarna putih. Untuk warna latar belakang majalah pula, saya menggunakan warna gradient dan black. Sumber gambar yang diambil adalah dari sumber Google.
Nama saya Quratul Aina binti Ma'ali. Okey, saya akan menerangkan format saya dalam mengedit majalah. Saya mengedit majalah saya dengan menggunakan apps gambar. Untuk muka surat yang 18 ini, perkataan aktiviti menarik dilengkapi, saya menggunakan jenis tulisan brosur Skyrylic. Saiz tulisan adalah 24. Warna tulisan pula berwarna hitam dan efek tulisan diburkan. Okey, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai aktiviti menarik dilengkapi. Terdapat beberapa aktiviti yang menarik dilengkapi, antaranya yang wajib kita tahu adalah island hopping dengan jet ski, yang di mana anda boleh memandu sendiri. Selain itu, aktiviti yang ramai orang tertunggu-tunggu adalah parasailing dan skycap dan skybridge. Oleh itu, saya akan ceritakan sedikit tentang aktiviti skycap. Aktiviti skycap dan skybridge ini merupakan aktiviti yang wajib pelancong lawati kerana dia terletak di lokasi yang sama dengan Arch Paradise Langkawi, iaitu di Oriental. Okay, seterusnya saya akan menerangkan untuk muka surat yang ke-19. Tapi sebelum tu, saya nak menerangkan sedikit mengenai cabaran sepanjang menyiapkan majalah ini. Okey, cabarannya ialah kesukaran untuk mencari maklumat kerana internet begitu perlahan dan kesukaran untuk memilih template di apps gambar kerana terlalu banyak desain yang menarik. Untuk isi majalah, saya menggunakan jenis tulisan Open Sunlight. Saiz tulisan adalah 10 dan warna tulisan berwarna putih. Sumber daripada gambar-gambar tersebut diambil daripada Google. Untuk tema warna latar belakang majalah pula, saya menggunakan Blue and Lighthouse Photo Travel. Selain itu, untuk elemen di bawah perkataan aktiviti menarik itu, saya menggunakan elemen gradient, downward drip and elemen scribble line, quarter decoration warna putih dan hitam. Saya akan ceritakan sedikit tentang aktiviti island hopping. Island hopping merupakan aktiviti yang sering orang ramai lakukan apabila bercuti ke Pulau Langkawi. Island hopping ini selalunya akan naik boat dan tetapi trip untuk kali ini akan pergi island hopping dengan menaiki jet ski. Antara lokasi yang selalu para pelancong akan trip jet ski adalah Tasik Dayang Buntin dan tasik yang kedua terbesar iaitu Tasik Air Tawar yang terletak di tengah-tengah laut. Untuk halaman seterusnya ialah aktiviti parasailing di Langkawi. Gambar perkataan parasailing ini Langkawi saya ambil dari Google, dan untuk isi majalah saya menggunakan jenis tulisan Open Sunlight, saiz tulisan 14 dan warna tulisan hitam. Efek tulisan diburkan dan latar belakang adalah hijau turquoise. Untuk elemen yang digunakan belakang tulisan adalah elemen flatline frame berwarna mint. Aktiviti parasailing ini untuk permulaannya, kru parasailing akan mengenakan para pengunjung dengan kelengkapan iaitu jaket keselamatan dan kelengkapan untuk dipakai bersama payung terjun. Selain itu, untuk setelah kelengkapan sudah lengkap, bot akan bergerak dan membuat pusingan laluan ke pulau-pulau kecil di Pantai Cenang. Hal ini memang sangat teruja dan gembira apabila menaikinya. Kita berbalik kepada muka surat yang ke-19 tadi. Gambar perkataan jet ski island hopping saya ambil dari sumber Google, dan untuk isi majalah halaman ini saya menggunakan jenis tulisan Open Sunlight, saiz tulisan 14, efek tulisan diburkan berwarna hitam dan tema latar belakang berwarna biru turquoise. Dan untuk elemen di belakang tulisan saya menggunakan elemen flat line frame dan kod warna 0C7CA4. Untuk halaman terakhir iaitu Langkawi Skycap dan Skybridge. Bagi gambar tersebut, perkataan itu saya ambil daripada Google, dan isi majalah saya menggunakan jenis tulisan Open Sunlight, saiz tulisan 14, efek tulisan diburkan dan warna tulisan hitam. Selain itu, untuk elemen belakang tulisan saya menggunakan elemen flatline frame yang berwarna hijau. Akhir sekali, saya akan menerangkan sedikit tentang bahagian belakang majalah. Untuk kod dan warna latar belakang majalah adalah light red, FFG 9D3. Jenis tulisan pada perkataan penulis adalah Allegria, warna tulisan hitam, saiz tulisan adalah 14. Gambar yang digunakan diambil dari Google.
Dan untuk tulisan itu, saya menggunakan jenis tulisan Glossal Indifference yang berwarna hitam dan bersaiz 16.